Kembali bersama kami lah Sahabat Pagi Malaysia. Saya sentiasa nantikan segmen Cik B kita ni. Ragam Cik B. Ragam Cik B. Ragam Cik B. Kali ini dia tak tahan pula godaan berpuasa. Okey, sebentar lagi kita ikutilah ragam Cik B. Apa lagi yang berlaku dalam kehidupan Cik B hari ini? Ya, tapi sekarang ini mungkin boleh kita sentuh dulu seperti kata Terence tadi, satu lagi program yang dilaksanakan sempena Ramadan dan kerana kita juga nak membantu mereka yang memerlukan dari pelbagai peringkat dan juga pelbagai organisasi, contohnya inisiatif ini sentiasa berterusan. Alhamdulillah, kita harapkan selepas Ramadan pun akan sentiasa ada juga. Dan kali ini bercakap tentang program Sinar Kasih Ramadan yang dianjurkan oleh Yayasan Basmi Kemiskinan YBK. Program ini adalah program tahunan dan ini adalah tahun ke-8, edisi ke-8 sebenarnya, Sinar Kasih Ramadan untuk membantu umat Islam di sekitar Malaysia yang fakir dan memerlukan sumbangan daripada orang ramai. Jadi kita bersama-sama dengan pengerusi penyelaras program Sinar Kasih Ramadan Yayasan Basmi Kemiskinan, Datin Hartini Osman. Apa khabar Datin? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita dah tahu sikit dah 8 tahun, tapi mungkin kita boleh juga singkap semula latar belakang program Sinar Kasih Ramadan ini, Datin. Okey, pertama sekali terima kasih kepada Terence dan Dina dan RTM kerana peluang yang diberi untuk pagi ni. Sinar Kasih Ramadan ni, kita YBK dah 26 tahun buat kerja-kerja NGO membasmi kemiskinan. Salah satu program yang kita highlight ialah Sinar Kasih Ramadan ni, di mana kita buat setiap tahun. Dan tahun ini adalah tahun kita yang ke-8 dan dari total tahun yang kita dah buat tu, kita dah touch about 2,300 responden keseluruhannya, bermula dengan kecil-kecilan iaitu memberi beras dan sebagainya masa bulan puasa. Tapi selepas itu kita cari dana sendiri dan kita bagi bantuan untuk berbuka puasa dan bersahur. So instead of kita bagi makanan, kita berusaha untuk cari sumber keuangan dan kita bagi satu keluarga yang lebih kurang 5 orang dalam satu keluarga satu amount of money. Untuk tahun ni kita bagi RM600 satu keluarga. Jadi dengan harapan duit yang mereka dapat tu dia boleh buat untuk berbelanja, berbuka puasa dan bersahur. Dan kalau dia ada bantuan-bantuan lain atau keuangan lain, dia boleh gunakanlah untuk membeli belah sepanjang raya atau berbelanja raya. So itulah tujuannya sebenarnya, untuk berkongsi pahala dengan semua orang. Siapa yang berminat untuk menderma ataupun berzakat pada bulan puasa, mereka bolehlah melalui Yayasan Basmi Kemiskinan. Sebagai kita ni sebagai entiti yang menyampaikan kepada responden yang layak. Jadi siapakah responden yang layak? Bagaimana mereka ditentukan? Bagaimana yayasan mengenal pasti keluarga yang memerlukan bantuan? Okey, Alhamdulillah, because yayasan ni dah lama, jadi kita ada banyak sukarelawan, Karen. So untuk tahun-tahun yang lepas, kita melalui sukarelawan, mereka akan bagi nama, hantar gambar, kemudian selepas tu kita akan buat siasatan. Jadi untuk tahun ni kita melalui cikgu-cikgu sekolah, iaitu sekolah-sekolah yang kita sponsor untuk program tuition dan juga sekolah-sekolah yang baru, di mana cikgu-cikgu biasanya mereka lebih tahu dan arif murid dia mana yang miskin, murid mana yang pergi sekolah tak ada makan, tak ada baju sekolah, tak boleh bayar yuran dan sebagainya. So mereka ni lah jadi kita punya feeder. Dan melalui cikgu-cikgu ni, kita pergi sendiri dengan cikgu tu untuk menghantar bantuan di sekolah-sekolah. Dan Alhamdulillah kita dapat sampaikan dengan responden yang layak lah. Dan satu keluarga tu lebih kurang 5 orang. Dia sama ada dia ada suami atau isteri ataupun ibu tunggal atau bapa tunggal atau nenek, tapi dia akan membela anak atau cucu. Jadi kalau kita pergi rumah mereka ni, memang ada kalanya memang tak layak diduduki lah, ya, tapi mereka sangat tabah. Dan melalui cikgu-cikgu inilah kita dapati responden yang kita dapat tu memang layak menerima bantuan tersebut. Seisi rumah 5 orang maksudnya? Lebih kurang. Lebih kurang itu kriterianya. Dan bagaimana
perkembangan ataupun status perjalanan program Sinar Kasih Ramadan sampai ke hari ini? Dah berapa ramai, dah berapa banyak diberikan, dah berapa banyak yang terlibat? Alhamdulillah untuk tahun ini kita dapat collection. Tahun ni first time kita buat macam satu jawatan kuasa khas. Kita panggil juga orang luar untuk jadi ahli member kita, maksudnya sukarelawan, ahli korporat dan sebagainya. Kita dapat mengutip dana lebih kurang 198,000, almost 200,000 lah. Dan kita dapat agihkan lebih kurang 330 responden, iaitu isi keluarga. Kalau 330 kali 5 dah berapa kan? Jadi satu keluarga kita dapat hantar, kemudian ke seluruh negara lah. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 10 dan sebagainya. So mereka ni kita hantar, dan dana-dana tersebut ialah daripada YBK dan juga daripada orang yang nak berzakat. Dan juga ada yang bagi satu family, ada yang bagi satu orang, ada yang bagi, so kita kutip. So bila kita kutip, apa juga, let's say dia bagi satu family tu RM600 kan, kita hantar bulat-bulat RM600 tu kepada family. Kita tak adalah nak bayar duit transport ke apa, tak ada. Means kita bagi apa yang dia bagi, itulah yang bulat-bulat kita bagi. Jadi so far alhamdulillah, di samping 330 keluarga tu, YBK sendiri dah mengeluarkan zakat. Jadi zakat tu kita hantar total sekarang dah 600 family. So total kita ada lebih kurang 330 campur 600 family. So keseluruhan inilah yang kita keluarkan untuk berzakat. So kalau kita kira, kita dapat membantu lebih kurang 330, 600, jadi 930 kali 5. So itulah responden kita. Daripada aktiviti-aktiviti yang telah kita bincangkan ini, bagaimana pula dengan aktiviti susulan untuk memastikan bahawa mereka ni sebenarnya boleh keluar daripada belenggu kemiskinan? Okey, alhamdulillah pengerusi kita Datuk Zainal Abidin Sakum telah mohon selepas ini kita akan we'll identify probably about 10 to 20 families, ya, dan daripada situ maybe kita nak tengok, nak study bagaimana caranya yang terbaik untuk mereka ni keluar daripada putaran ganas kemiskinan tersebut. Sebab semua responden yang kita dapat ni, dia dah dapat bantuan. Ada yang dapat bantuan JKM. JKM tu bayaran bulanan. Ada juga yang dapat zakat, yang bagi makanan. Tapi kadang-kadang family tu suami sakit, tak boleh nak bekerja. Kadang-kadang isteri pula ibu tunggal. Ada pula suami tak bekerja atau suami terlibat dengan dadah dan sebagainya, tak bekerja. Jadi bila isteri tu bekerja, dia dapat income, kemudian suami pula ambil duit tu. Jadi mereka punya kemiskinan tu macam tak boleh nak keluar. Because she has to think of how to take care of the family, macam mana nak jaga anak, macam mana nak bagi makan, macam mana nak cari duit. So it's actually a complete cycle that kita tak tahu macam mana dia nak keluar. So I think what we'll do is we try lah to coordinate lepas ini. Kita akan tubuhkan satu jawatan kuasa untuk membantu bagaimana mereka ni dapat keluar sedikit lah. Nak dapat keluar semua tu tak mungkin. Jadi kita akan, orang kata, gradually try to help them secara berperingkat untuk keluar daripada putaran ganas kemiskinan tu. Dan kalau kita lihat definisi kemiskinan pun berubah mengikut zaman. Pada ketika ini kita bukan saja ada kemiskinan di luar bandar seperti mana yang kita lihat melalui paparan visual tadi, tapi juga kemiskinan bandar. Bagaimana pendekatan yayasan untuk membantu golongan ini yang mungkin berbeza dari segi keperluan mereka? Okey, Yayasan Basmi Kemiskinan memang selama ini fokus terhadap pendidikan. So what we'll do is actually when we started in 1990, kita buat desa kasih, kita buat perumahan untuk orang miskin. Dan kerajaan membantu dari segi infrastruktur, kita bina rumah. Tapi kalau kita bina rumah tanpa membantu seisi keluarga dari segi program ekonomi dan sebagainya, what we'll do is actually kita ada asrama kasih, kita ada pusat latihan YBK, kita ada akademi YBK, where budak-budak yang tak dapat masuk universiti, kita masukkan di asrama kita. That means kita bina rumah tu, kita ambil anak dia, it's like a kidnap their children and we put in the asrama legally, yes. The parents actually allow it. So jadi kita keluarkan dia orang ke asrama kasih kita bela. Kita bela daripada form 1 sampai form 5, bagi makan, sekolah dan sebagainya. Lepas tu bila dia form 5, after dia exam,
kita ada macam Green Lane dengan UniKL. So every student that came out from Asrama Kasih, dia dapat masuk ke UniKL. Jadi lepas tu MARA pula bagi Green Lane dari segi loan. So jadi 5 tahun tu kita sponsor, fully sponsored. Cuma makanan saja kita dapat bantuan daripada Jabatan Pendidikan Selangor, dia bagi bantuan makan. Tapi keseluruhan fungsi asrama tu, administratif, duit belanja, buku sekolah dan sebagainya ditanggung oleh YBK. So what we'll do is, education is very important. So kita akademi, pusat latihan YBK dan akademi itu, mana-mana budak-budak yang drop out, katalah 15, 16 tak nak pergi akademi lagi dah. Kita keluar dah masuk ke skill school. So bila dia masuk ke skill school, people like Nissan, Toyota dan sebagainya tu, dia ambil budak-budak ni sebab kita ada program automotive, draftsmanship, landscaping, electrical, air conditioning. So semua ni dah program yang kita dah mula daripada tahun 1992. So far kita dah ada alumni dan graduate. So education ni boleh membantu mereka bila dia dah kerja, dia dah dapat pendapatan, dia balik, dia bantu balik parents dia. So maknanya at least keluarga tu dah keluar daripada kemiskinan. Walaupun secara peringkat dan mungkin jangka masa panjang, tapi ia berlakulah sekurang-kurangnya. Baik. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Datin kerana bersama kami dan bersama Pagi Malaysia. Mungkin di penghujung siaran kita ingin jemput Datin untuk mewawarkan sebarang ucapan selamat Hari Raya, selamat puasa kepada semua warga. Terima kasih Terence, Rina. So saya bagi pihak Yayasan Basmi Kemiskinan would like to terima kasih kepada semua penderma kita yang telah sudi menderma kepada Yayasan Basmi Kemiskinan untuk menyalurkan zakat dan pendapatan mereka untuk dibagi pada orang miskin. Syukur Alhamdulillah kerana kita masih banyak rakyat Malaysia yang perhatian dan sayang kepada mereka yang di sekeliling yang susah. Dan kami juga Yayasan Basmi Kemiskinan mengalu-alukan ke semua bantuan dan kerjasama. Di samping itu kita ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin selama 26 tahun ni kalau ada silap dan salah kami daripada pengerusi ke ahli lembaga dan juga tim kami, we minta maaf. Dan juga selamat Hari Raya, maaf zahir batin kalau balik bawa kereta elok-elok. Lepas tu kalau mengantuk berhenti tepi jalan, tak tahulah kalau ada coffee free ke apa kan. And for Karen and Rina and all the crew of RTM, from the top to all the bosses, saya ucapkan terima kasih. Dan semoga Hari Raya dan bulan puasa ni kita mendapat lebih hidayah, keampunan dan juga rezeki daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita juga harapkan begitu. Terima kasih Datin. Kita ucapkan selamat Hari Raya juga kepada YBK dan segala inisiatifnya. Kita harapkan ia juga dijalankan oleh semua pihak sebenarnya dan tidak semata-mata pada bulan Ramadan saja secara berterusan seperti bila-bila. Baik, seperti yang kita bawakan tadi, kita bawakan kisah 6 lara dari selatan tanah air ini. Kisah mereka sungguh menyayat hati, bergantung kepada pendapatan hanya RM200 sebulan sahaja. Dan kita akan saksikan kisah mereka. Lara 6 saudara. Lara 6 saudara.